وصحبه أجمعين. الله الله. وعلى سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول محمد ابن عبد الله الصادق من وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى
آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam kuliah khas online di bawah tajuk hadis dosa yang kecil jangan diambil ringan, ditaja oleh grup sahabat La Tahzan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati mereka, menjauhkan mereka daripada kemurkaannya, mendekatkan mereka dengan syurganya, dimudahkan urusan dunia dan akhirat mereka. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, hadis dosa yang kecil jangan diambil ringan. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu."
Nabi kita sebut, Iyakum wa muhaqqarati dzunub. Jaga-jaga kamu dengan dosa-dosa kecil. Fa innahunna, kerana dosa kecil itu yajtami'ana 'ala ar-rajuli, kalau dia berhimpun kepada seseorang, hatta yuhliknahu, nanti ia akan memusnahkan seseorang itu. Dalam hadis ni Nabi sebut, Iyakum, jaga-jaga kamu. Maknanya, yang Nabi peringatkan sampai Nabi sebut jaga-jaga kamu. Wa muhaqqarati dzunub. Muhaqqarat ni dosa yang dianggap remeh. Muhaqqarat, dosa yang dianggap biasa. Yang dianggap remeh, yang dianggap biasa ialah kerana dia kecil. Saghair. Sebagai contoh, apa hukum orang lelaki melihat orang perempuan dan apa hukum orang perempuan melihat orang lelaki? Jadi, hukumnya berdosa. Cumanya, dosa tu dosa besar ke kecil? Dosanya ialah dosa kecil. Tapi tahukah kita bahawa itulah dosa kecil yang paling besar sekali? Mungkin seseorang tu dianggap dosa kecil. Sehari ambil wuduk, luruhlah. Sehari bila kita bersalam-salaman, luruhlah dosa tu. Jadi bila mana kita anggap macam tu rupa, jaga-jaga. Kita telah melekehkan dosa kecil. Dosa kecil ini bila mana kita lekehkan, lama-lama dia akan jadi besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau kita biasa buat, atau kita buat lagi, akhirnya bila dia duduk di kita, dia akan menghancurkan kita. Macam mana ataupun apa maksud dosa itu menghancurkan kita? Dibimbangi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita memandangnya remeh, menganggapnya biasa, kita takut bila mana kita buat dosa itu, sebelum kita bertaubat kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebelum dosa kecil ni, astaghfirullahalazim pun dah luruh dosa tu. Ambil wuduk, dah pun luruh dosa tu. Melihat muka para ahli ulama pun dah luruh dosa tu. Melihat muka ibu dan ayah pun dah luruh dosa tu. Masuk dalam masjid, hapus dosa tu habis. Sujud, habis dosa tu. Baik. Kalau kita anggap dia kecil, jadi kita buat dosa tu, kita tak ungkapkan dengan cepat, astaghfirullahaladzim. Ataupun kita tak cepat settle dengan melakukan amal-amal yang baik untuk menghapuskan dosa tu. Seperti mana dalam satu hadis yang disebut, wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Perikutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kejahatan yang kamu buat dengan kebaikan yang akan menghapuskan kejahatan tu. Isunya bila mana seseorang itu menganggap dosa tu kecil, dia buat dosa. Bila dia buat, sebelum daripada dia bertaubat, ataupun sebelum daripada dia beristighfar, ataupun sebelum daripada dia buat perkara yang baik akan menghapuskan dosa tu, dia mati. A'udzubillah min dzalik. Maka matinya, mati dalam keadaan berdosa. Itu disebut dengan hatta yuhlikna. Jaga-jaga dosa kecil. Dosa kecil kalau berhimpun pada seseorang, nanti dosa itu akan memusnahkan orang. Na'udzubillah. Jadi dosa kecil ni kadang-kadang yang membisikkan dia itu ialah syaitan. Kalau tak nafsu menggoda kita untuk buat dosa kecil. Dosa kecil itu digoda untuk kita buat.
godaan itu daripada syaitan. Syaitan laknatullahi alaih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dah putus asa untuk dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk dia disembah di atas muka bumi. Orang beriman tak akan menyembah iblis dan syaitan. Tapi sebab orang beriman akan menyembah dan beribadah pada Allah saja. Tapi syaitan ni dia akan buat sampai kita kata tak apa, dosa kecil. Dia nak bagi orang sembah dia tak mampu dah. Tak mungkin dia dapat menyebabkan orang yang imannya kuat untuk dapat untuk menyembah dia. Tapi dia boleh buat sampai orang yang kuat iman kata tak apa, kecil lah dosa tu. Seperti mana yang Nabi sebut, inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum hadhihi walakin qad radiya minkum bil muhaqqarat. Nabi kata syaitan dia dah putus asa untuk dia nak disembah di atas muka bumi kamu ni. Walakin, tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qad radiya minkum bil muhaqqarat. Tapi syaitan sudah cukup, dia suka kalau kamu melakukan dosa kecil. Nampak tak? Makna perkara macam tu, dosa kecil tu, kalau syaitan dah puas hati sampai radiyah, dia suka kamu buat dosa kecil, berarti bahayanya dosa kecil. Dosa kecil ni sangat bahaya. Sebab syaitan, faham tak? Nak sembah syaitan tu besar tak? Dosa besar. Dan besar sangat. Tapi menyamai dengan kalau tak syaitan disembah, kita buat dosa kecil, dia sudah suka sangat. Maknanya sama tak dengan sembah syaitan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan buat dosa kecil. Sampai tahu tu. Orang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baik, sangat takut kepada dosa kecil. Sehingga diibaratkan oleh para ulama, dosa kecil itu bagi orang beriman ialah seperti gunung yang tinggi, yang dia duduk di bawah gunung tu. Apa perasaan dia? Takut dihempak oleh gunung itu. Ini orang beriman. Tapi kalau seseorang tu dia masih belum jadi orang beriman, sebenar-benar beriman, ditakuti termasuk dia dalam kelompok munafikin. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang munafik bila mana pada anggapan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dosa kecil itu seperti lalat yang duduk atas hidung. Masalah tak? Masalah apa? Ribah lah. Itulah anggapan orang munafik terhadap dosa kecil. Tapi orang beriman tak, dosa kecil itu besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana orang beriman boleh menganggap dosa kecil itu besar? Sebab dia akan dihisab. Tuhan akan tanya terhadap dosa kita kecil ataupun besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dosa kecil tak diampun, kita akan dipersoalkan. Dosa besar tu telah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa kecil kalau Tuhan tak ampun, akan dipersoalkan. Pasal apa hamba dosa ni? Hantau tak dosa ni dosa? Jadi kalau kita berdiri, kita akan didakwa di mahkamah pun nak turun tu pun ketak lah. Tapi mahkamah. Ni nak pergi ke mahkamah siapa ni? Mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita ni barangkali boleh kita faham macam ni.
Dosa kecil, dosa besar. Dosa besar kita jarang jumpa. Jarang kita buat. InsyaAllah. Tapi kita selalu buat dosa kecil. Masuk hutan. Bila mana kita masuk hutan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerap jumpa harimau, beruang, gajah, apa semua ada. Jarang jumpa. Tapi ular jumpa ular. Ular mungkin jumpa, kalau jengking mungkin jumpa. Semua tu bahaya belakang. Itu perumpamaan dosa kecil dengan dosa besar. Jadi maknanya, bila Nabi sebut, iyakum, jaga-jaga. Ihzar maknanya. Berarti dosa kecil sangat bahaya. Dosa kecil sangat kritikal. Baik. Sebab Allah akan tanya. Sebab dosa tu dengan dia. Kalau dengan orang dosa besar. Faham tak? Dengan orang semua dosa besar. Memaki orang, menghina orang, membunuh orang lagi-lagi, masalah Sayyidina Muhammad, cerca orang, mengumpat orang, semua dosa besar. Masalah Sayyidina Muhammad. Maknanya, Tuhan tak akan ampunkan dosa kita berkait dengan orang selagi mana kita tak dimaaf oleh orang. Besar. Dosa kecil ni dengan Tuhan. Dosa kecil sekalipun dia kecil tapi dosa dengan Tuhan. Makna apa? Besar juga. Bukan besar juga, besar sungguh. Kalau macam tu, dosa ni tak ada kecil besar, semua besar. Dosa besar memang dah besar. Dosa kecil pun besar. Sebab berkait dengan Tuhan. Berkait dengan suruhan dia, berkait dengan larangan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, iyyakum wa muhaqqarati dhunub fa innal jibala minal hasab. Jaga-jaga dosa kecil. Apa nak tahu tak? Gunung yang besar tu daripada batu kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dosa kecil ni daripada, kalau dia umpama seperti batu, kalau buat impun-impun menjadi gunung. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu, orang beriman menganggap dosa kecil besar sebab pada pandangan dia kecil. Dia tahu tak pada pandangan Allah tu besar. Contoh, biasa saya cerita. Ada satu orang namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama dia? Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu, Sayyidina Umar selalu muhasabah diri dia. Sedangkan Sayyidina Umar ni dah mendapat jaminan Nabi masuk syurga. Sahabat Sayyidina Muhammad. Dia termasuk dalam 10 orang yang disebut dengan Ahadul Asyarah Al-Mubashsyarina Bil Jannah. Salah seorang di kalangan 10 orang yang diberikan berita gembira akan masuk syurga. Sayyidina Umar antaranya. Setiap malam muhasabah diri. Dia muhasabah diri dia, bukan dia muhasabah tentang dosanya yang dia buat tu dosa besar. Tapi dia muhasabah dirinya terhadap dosa-dosa kecil yang dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Umar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu dia mati, orang tengok di belakang dan ni ada bekas rotan. Orang yang selalu setiap malam. Bila dia renung, dia anggap tu dosa dia, dia kata tu dosa dia, salah Sayyidina Muhammad. Dia fikir lagi, dia jumpa lagi. Dia atas belakang tu bekas rotan. Rotan diri sendiri. Tu lepas muhasabah diri. Mereka harap dengan mereka hukum diri mereka tu,
Depa tak dihukum oleh Allah di akhirat nanti. Itu kata, mungkin pada pandangan kita kecil, kita kata kecil, tapi tahu tak pada sisi Allah tu besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi contoh seorang perempuan. Perempuan ni dia siksa binatang. Siksaan dia tak bagi makan dia. Dia tak bagi makan kucing, hirah. Kucing tu sampai lapar, sampai makan rumput-rumput ni. Akhirnya kucing tu mati. Dia diazab dengan sebab yang perkara yang dia anggap kecil. Kucing dia ada apa? Dan sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perhatikan terhadap dosa-dosa kecil kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Yang seterusnya, orang beriman dia takut pada dosa kecil sebab dia akan dibilang dengan asi, al-asi. Dia dipanggil asi. Asi mana apa? Asi maknanya ahli maksiat. Jadi katakanlah, kalaulah orang tu biasa dengan dosa kecil, maka dia panggil ahli maksiat. Kalau seseorang tu dia biasa buat taat, dia panggil ahli taat. Jadi kita ni jangan sampai dikategorikan dalam kelompok ahli. Ahli ni mana bergelomang. Bergelomang dan bergelomang. Ahli. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, betul. Kita nak dapat elak diri daripada maksiat, dosa kita tak mampu. Tapi kita mampu melepaskan diri daripada dia. Nak tak terjatuh, tak mungkin. Jatuh juga. Tapi kita boleh melepaskan diri. Maknanya apa? Kalau termelakukan, segera kata astaghfirullahaladzim. La tu, segera. Fauran. Cepat-cepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebab kalau kita dah jadi asi, na'udzubillah min zalik, jadi ketika itu kita terdedah pada kemurkaan Tuhan. Bila kita terdedah pada kemurkaan Tuhan, maka tidak ada dalam hidup kita keredaan Tuhan. Itu yang paling tak mahu sekali. Kita nak hidup kita ni setiap detik kita duduk dalam keredaan Tuhan. Sebab kita tak tahu mati bila. Kita harap insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mati, kita sedang duduk dalam keredaan Tuhan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita mati, na'udzubillah min dzalik, dalam kemurkaan Tuhan, jadi kita tak akan dapat elok daripada kita akan diazab oleh Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Cukuplah diazab oleh Tuhan, itu adalah satu penghinaan Tuhan pada kita. Betul, selalu doa yang selalu saya baca dalam sembahyang. Allahumma la tukhzina yaumal qiyam. Dari dulu kan saya baca doa tu. Tak pernah tinggal. Allahumma la tukhzina yaumal qiyam. Wahai Tuhan, janganlah engkau hina kami pada hari kiamat nanti. Jadi hina ni macam mana? Disiksa. Dihukum. Itu mana hina. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita selamat daripada Tuhan hina kita pada hari akhirat esok. Allahumma shalli ala sayyidina. Taib. Tahu tak? Mungkin tak kita boleh faham macam ni? Mungkin kita anggap dosa tu kecil pada kita, tapi besar pada Allah. Kalau dosa itu kita anggap kecil, besar pada Allah, habis lah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Kalau dosa tu Tuhan nak menjadikan dia sebab untuk dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak tahu. Jadi macam ni ya. Mungkin hari ni kita buat taat banyak. Tapi dekat-dekat nak mati, Tuhan nak bagi kita masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Kita buat dosa kecil tu. Bila kita buat dosa kecil tu, Tuhan tak ampun. Dengan sebab kita tak pohon ampun. Ataupun kita tak sempat nak kata Astaghfirullahaladzim. Tapi kita nak mohon ampun. Dengan satu dosa itulah seorang tu akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu kita bimbang terhadap
dosa kecil. Takut tak dan nak kata astagfirullah. Takut tak dan nak bertaubat. Allahu Akbar. Jadi kalau dosa kecil pun kita bimbang macam dosa besar. Apa tanda Tuhan terima dosa kita? Apa tanda Tuhan terima taubat kita daripada dosa kita? Tanda Tuhan terima ialah otak ni tak hilang dosa tu. Duk ingat dosa tu. Soalan senama. Di mana pun duk teringat dosa buat. Hei, nak lepas dengan Tuhan ni. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu orang yang mengekalkan dosa kecil, dia akan mati su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang beriman sangat takut mati dalam keadaan maksiat. Sampai orang beriman ni dia punya takut kepada mati dalam keadaan sedang bermaksiat sampai dia berdoa ataupun hati dia mengharap. Nak kata tak berdosa, tak boleh. Dosa juga. Jatuh juga. Tapi hati tu kata, ya Allah Tuhanku, janganlah kau bagi mati aku ni. Aku tengah buat maksiat ni Tuhan. Mengharapkan, tengah buat maksiat, jangan matikan aku. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau sebaliknya, Tuhan nak bagi seseorang tu celaka, dia tak pernah ingat Tuhan sekalipun dia tengah buat maksiat. Tapi orang beriman tengah buat maksiat teringat, ya Allah, janganlah bagi aku mati tengah buat maksiat. Tuhan, tolonglah. Tengah buat maksiat tu. Itu orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi, pasal apa kita takut dosa kecil? Dosa kecil ni zulmatun lil qalbi, menggelapkan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, dosa kecil ni bila mana kita buat, dia akan jadi nuktatun sauda, titik hitam. Buat dosa kecil, langsung tap titik hitam. Buat lagi dosa, tap titik hitam. Buat lagi dosa, tap titik hitam. Lama-lama menghitam hati kita. Alhamdulillah. Dia cukuplah bukan titik hitam pun. Titik-titik hujan saja yang tutup cermin kereta tak nampak apa dah. Betul tak? Bayangkan titik hitam. Titik hitam tu bukan kena cermin kereta, kena hati kita. Bila hati kita penuh dengan titik hitam, ketika itu duduklah hati kita dalam kegelapan. Alhamdulillah. Tak kenal Tuhan, tak ada hidayah. Hidayah tak ada hidayah, tak ada petunjuk, tak ada nur. Itu sangat dibimbangi oleh orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dosa, astaghfirullahaladzim. Dosa, astaghfirullahaladzim. Kenapa kata astaghfirullahaladzim cepat-cepat? Sebab tak mau dia jadi hitam tu lama. Cepat bersihkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu. Orang beriman yang takut dosa, takut daripada dosa kecil. Sebab dosa bila kita buat, nak buat lagi. Faham tak? Dia tak akan mandai, dia akan nak buat. Ataupun dosa ni macam ni. Bila buat dosa ni, dia nak tambah, dia nak buat lagi dosa. Tapi hal lain pula, mana dia merengkeh. Itu jenis dosa. Sebab tu kita jangan buat dosa. Jangan berdosa. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab dosa ni passion dia, kalau kita buat, dia akan ada jaringan. Dosa lain pula. Oh, banyaklah dosa. Orang bimbang. Allahumma salli. Dosa ni, dia macam ni. Dia macam peluru pandu. Rudal. Peluru pandu ni, bila dia hantar ke langit, bila syung, dia pergi mana? Dia pergi cari kapal terbang. Kalau dia penakis kapal terbang. Macam mana cara dia kesan dia? Di dia tu ada masalah Sayyidina Muhammad, ada alat yang mengesan panas. Kapal terbang tu panas kan? Dia cari panas tu. Macam mana pergi jumpa kapal terbang tu? Tu dosa. Bila kita buat dosa, dia akan cari dosa lain pula. Na'udzubillah. Itu kebimbangan orang beriman. Sebab orang beriman tak mau berdosa dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu. Dosa kecil ni
yang dibimbingi oleh orang beriman sebab dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad jadi besar dengan selalu buat. Dia panggil israr. Bila kita selalu buat, hari ni buat, esok buat, lusa buat, dah buat, lama-lama jadi besar, lama-lama jadi dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi sebab orang beriman takut pada dosa. Sebabnya kerana dosa ni dia menyebabkan orang tu malas nak tobat. Dia kata, aku nak tobat apa? Aku duk dosa banyak ni. Dia malas nak tobat. Dia kata, esok nak buat lagi. Tak tobat apa? Itu bahaya. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi kalau dah jadi ketagih dosa, dia sayang ke dosa dah. Bila sayang pada dosa, Musa Sayyidina Muhammad menyebabkan dia benci pada taubat. Sebab itu, bila berdosa, jangan kekal dalam dosa, keluar dari dosa. Macam mana keluar pada dosa? Iaitu kembali kepada Tuhan balik. Settle dengan Allah balik. Minta ampun kepada dia. Allahu Akbar. Jadi, zakat tu sudah cukup dah untuk kita takut pada dosa. Kalau orang beriman, kalau tak baik, kalau apa guru la tahzan tak bagi tajuk, mungkin kata-kata tak apa kot, no? Dosa kecil kan. Kejap ni apa bagi tajuk kat kita. Masabah kat kita. Soalan Sayyidina Muhammad. Oh, kalau macam tu berat. Jadi, orang beriman, dia macam orang pakai baju. Ada tak orang pakai baju nak bagi kotak? Tambah-tambah baju putih. Orang pakai baju, nak jaga daripada kotak. Itu orang beriman. Maknanya, orang beriman ialah orang yang nak jaga daripada dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana kalau dia terjatuh pada dosa? Allahu Akbar, ya Allah. Kotak dah. Duk jaga-jaga ni kotak pula. Ya Allah. Ya Allah. Dia sayang. Orang beriman sayang apa? Sayang hati dia. Hati ni berharga. Hati ni tempat pandangan Allah. Jadi kalau hati tempat pandangan Tuhan, takkan kita nak kotorkan pandangan Tuhan. Contoh kalau rumah kita. Rumah kita nak jaga daripada kotor. Tengok si kotor. Mak saya, Sayyidina Muhammad, ialah orang yang sangat rajin. Pagi tu 3 kali kot. Dalam pagi, dalam sepagi, daripada pagi pergi tidur sampai lagi pukul 12. Saya ingat 2-3 kali tu dia akan sapu rumah dia. Sayyidina Muhammad. Maka begitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita dengan dosa. Kalau contoh naik kereta. Naik kereta nak tanya. Apa rasa tengok kereta kotak? Kata tak apa. Ada setengah orang yang kata tak apa. Tak apa. Kereta kami buruk lah. Kotak pun tak apa. Tak betul. Saya pernah pakai kereta, tak malah kata buruk, kata lama. Datsun kan? Datsun panjang dulu ni. Salah Sayyidina Muhammad. Walaupun kereta tu kereta lama, Salah Sayyidina Muhammad, lama satu, tak deras satu. Tekan pitaran mana pun pergi 100, ya Allah. Kata, hati kata, kalau lah kereta aku lebih deras daripada ni. Kalau. Tapi tara tu ya, 100 ya. Salah Sayyidina Muhammad. Sekali tu naik kereta di highway. Tengok kereta, naik kereta di highway. Satu kereta tu kereta besar jugalah. Jalan pelan. Siapa pelan ni? Kita sedar diri kita kan. Satu yang boleh pergi. Salah Sayyidina Muhammad. Dia yang pelan. Pelan kita nak potong. Bila nak potong, dia tengok kita nak potong. Nak potong aku. Dia berderas lagi. Kita deras terang mana 100 ya. Kita nak petah adik. Faham tak? Salah Sayyidina Muhammad. Pernah? Lepas tu naik kereta tu juga. Salah Sayyidina Muhammad. Jalan kampung. Budak-budak muda motor dalam 20 biji motor. Kita deras terang mana pun 100 ya. Salah Sayyidina Muhammad.
Lepas nak pemain kita, boom, dia betul depan kita, kanan kita, kiri pun ada. Ustaz sejuk lah. Allah pun dia pernah buat apa kat kita ni. Soalan sama. Lepas tu, lepas kita pergi, jom. Dia ligan balik. Dia kepung balik. Ish. Waktu tu dah dekat malam lah. Soalan sama. Okey. Tapi kereta tu walaupun kereta lama, bersih. Alhamdulillah. Luar bersih, dalam bersih. Soalan Sayyidina Muhammad. Bersih ni tarik rezeki. Alhamdulillah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita tak bersih, berkat tak ada. Hampa Abang Ipak saya kata, kereta apa? Bersih kan? Tak kata apa, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, kalau kereta kotor pun kita tak boleh naik, tak boleh tengok, bolehkah hati kita kotor? Tentu tak boleh. Jadi, jaga soalan Sayyidina Muhammad. Saya pernah tengok satu orang, Tok Bilal, sebuah masjid di Pekot Senau. Dia, Masya Allah, soalan Sayyidina Muhammad. Dia selalu pakai baju putih, sorban putih, semua sorban putih. Bersih lah maknanya. Tapi kereta dia yang tak elok. Tak elok tu bukan kotor. Kereta dia kesedung. Soalan Sayyidina Muhammad, tahu kesedung? Kalau kereta kesedung ni maknanya soalan Sayyidina bawah tu pakat dia reput lah. Bawah-bawah tu apa ni, pintu-pintu kereta kesian tengok dia. Tapi kereta dia bersih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tentulah orang beriman tak sanggup mengotorkan hatinya, bahkan kalau terkotor dia akan bersihkan hati dia insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua ke jalan dia, mengekalkan taufik dan hidayah pada kita semua. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Menjauhkan kita semua daripada kemurkaan dia, dekatkan kita semua dengan keridhaan dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma ta'assabaka wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.